rangkuman ringkasan mengenai Panggung Tok Ram ni apa benda sebenarnya? Panggung Tok Ram tu sebenarnya is a labs. Okay, satu labs mengkaji bakat-bakat baru yang boleh diketengahkan ke arah profesional. Dua, is a reality. Dalam kita buat labs tu, is a reality program. Maksudnya lab tu maksudnya macam mana tu? Maksudnya dari segi Okay, kenapa labs tu saya dapat demo. Okay. Kamu, right? Saya dengar, saya tertarik, kamu ada konten warna suara. Okay. Lepas tu okay, dalam kriteria penyanyi tu features kamu ada, semua kamu ada. Itu saya letak tepi tu. Saya akan lab kamu tu dari segi kamu punya personality. Of course tak semua orang perfect. So, tak semua orang memang tak perfect sih. But bila diinjek informasi-informasi yang what you can, what you cannot, benda tu banyak menolong. Ya. Sebab dia akan membawa what you can, what you cannot dalam you punya DNA itu, dalam you punya seni. Seni itu is you punya peribadi. You punya dalam, you punya jiwa dalam. So kalau banyak jiwa dalam tu yang tak betul, yang itu kena bersih dulu. It's a lot. Dan kita kaji banyak benda dari segi, saya akan kaji banyak benda dari segi, banyaklah, the dark side of the entertainment. adakah dari segi permasalahan yang ada pada industri pada artis sekarang ni yang mungkin tak boleh menyanyi tapi adakah itu salah satu sebab mungkin Datuk tak rasa tak berpuas hati sebenarnya? Tak. No. Itu adalah hak diorang. Kadang-kadang orang nak cari makan. Ya. Dia mungkin bagus kat bidang lain. Tapi ada sedikit bakat dalam bidang ini. Orang melihat dalam bidang yang sikit tu lah orang kutuk dia. Ya. But benda tu pada saya orang cari makan. It's okay. You know. Pada saya just kategori you are grade C, you are grade B, you are grade A. You mungkin grade A tempat lain, but you are not grade A tempat ini, you are grade C. That's it. Saya tak ada apa saja orang seni buat dari segi yang dipapar TV tu dia buruk ke dia apa tu, saya tak ada nak pandang apa-apa lah. You know. Kalau nak cakap contoh lah, banyak orang hentam, to be open lah, Nabila apa? Masuk AJL tu apa. Tak payah hentam dia. Benda tu, kalau saya nak cakap tu, banyak perkara. Cuma saya kata tu, ada banyak win-win situation. Tak payah hentam dia. Kalau nak salahkan tu, ada banyak benda lain yang boleh disalahkan. But not her. You boleh hentam dia dan satu subjek. Mungkin 5% subjek tu. But dari 90% tu, you tak boleh 100% hentam dia yang kau nyanyi macam tu. No. Saya tak boleh. Sebab situasi tu dia menyanyi atas pentas AJL tu, semua orang nak nyanyi kat situ. Semua orang nak nyanyi kat situ. Walaupun benda negatif. So kau jangan melihat benda tu. Like I said lah, 5%, you know, the opportunities tu yang dia grab tu, she's very smart, you know. Isu dia tak boleh menyanyi tu, no. Jangan kita golongan artis sendiri pun hentam dia, no. Jadi mungkin dari segi disiplin yang Datuk Ram kaitkan tadi mengenai disiplin. Jadi bagaimana disiplin tu nak diterapkan kepada menti Tok Ram ni sendiri. Jadi dalam tempoh 2 tahun, adalah itu satu tempoh yang cukup? Dia 2 tahun tu dalam seni tu kira singkat tau. Kalau you pergi Berkeley, pergi mana, you belajar teori tu 4 tahun. Ya. So 2 tahun tu sebab dia orang kat sini, perangai tu boleh tengok 1 hari pun, 5 minit pun, you know. Kalau dia berbohong, ya, selepas saya cakap stop berbohong, after 10 minutes dia tak berbohong lagi sih. So dia dapat informasi tu. So bila dia dapat informasi tu, brain dia tu works and remembers apa yang dia ajar. So melihat 10 minit, saya melihat 1 jam lagi. Saya melihat 10 jam lagi. Saya melihat 1 jam lagi. So bila saya confirm 100 jam, 1000 jam, dia dah bertukar. It's work. Saya nampak ini satu program jangka pembangunan dunia seni untuk jangka masa panjang bagi individu.
Kita nurture dia daripada belasan tahun, masukkan input-input yang baik supaya dia boleh panjang dia punya lifespan. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam industri pada hari ini, dia hit 1-2 lagu lepas tu dia hilang. Kan? And then kadang-kadang dia hilang bukan sebab kerana dia tak berbakat, tapi dia hilang kerana disiplin. Dia hilang kerana cerita-cerita belakang yang tak boleh dikawal. Jadi kita dekat akademi yang, bukan akademi ni, dekat lab kita ni kan, kita praktiskan nilai-nilai murni as an artist, keluar sebagai ini supaya dia punya lifespan panjang. Dan bukan setakat 1-2 lagu, tapi dia akan berpanjangan dan input akan sentiasa diberi. So that's why lab ni minima pun untuk orang cakap 2 tahun. Tapi kalau ada yang berbakat dalam jangka masa 6 bulan ataupun 9 bulan ataupun setahun, dia dah boleh keluarkan dia punya monster dalam diri dia, kan? Dia boleh keluarkan dia ini, and then good personality yang dia boleh ini with discipline and etika. I think why not kita release dia satu single dulu, we try. That's the process. Then kita bawa balik lagi dekat sini. So banyak uji kaji, bukan uji kaji lah, banyak proses pembelajaran yang harus dilalui. Jadi Toram, jadi mungkin dari segi akademik ini dia dalam tempoh 2 tahun. Lepas pada 2 tahun tu mungkin ada monitor daripada Toram sendiri ataupun lepas begitu je. Tak. Nawai itu dia, of course we build you, see. We build you from zero to become artist. Lepas tu you have to be, kita orang punya record label. Kita ada record label, kita ada TV sendiri, kita punya rangkaian saja sendiri. Kita tak akan melibatkan pihak luar juga kalau kata dia nak berdiri sendiri pun mungkin tak ada masalah ke bagaimana? Oh, yang itu dia kena ada kontrak, like I said, 10 years. Ya, 10 plus 3. Tak boleh lah saya ajar you free lepas tu you keluar macam tu, tak boleh. Siapa yang nak berniaga macam tu? Ya, maksudnya win-win situation lah, maksudnya dalam tempoh itu mungkin sebabkan dia nak belajar dan percuma, okey tak apalah, I follow apa yang rules yang Tok Ram tetapkan. Tapi selepas pada itu mungkin ada perancangan dia sendiri. Mungkin bagaimana? Tak, perancangan dia lah, like I said, selepas saya confirm dia yang dia ni okey, boleh digilap. Okey. Sebelum belum start lah belajar ni. Ni boleh digilap, ada potensi, bla 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 bla. I will speak to the parents. Now you pick university that you want to send her or them or with me. Yeah, you pick lah. So what you can, what you cannot. This. Kalau you agree, disagree, never mind. You go. It's okay. Doesn't matter. Dalam bisnes pun sama. Kadang-kadang kita when we run the business, kita dah ajar orang apa semua kan, orang lari daripada kita kan, ataupun dia quit the contract ke apa, is similar to this one. Kan? Kita tak boleh berputus asa disebabkan 1-2 orang. Kita terus, tetapi sebagai pembimbing. Kita seboleh-bolehnya kita bawa dia masuk. Kalau kata biasalah, kita pun dalam kehidupan kita pun kadang-kadang tersasar. Apatah lagi yang budak-budak umur belasan tahun ini, bila dibagi peluang dia dah glamour ke apa. Tapi that's our duty. Mari sini kau. Kita ajar balik. Ini kau punya salah, ini kau punya salah, ini kau punya salah, ini kau punya. Dia tak nak juga, kita dah we do our part already. Kita dah buat terbaik untuk membangunkan this young talent. That's up to them lah. Satu dari segi tempoh umur tu 13 hingga 18 tahun, kenapa tempoh umur itu yang dipilih? Sedangkan waktu tu masih lagi tengah belajar sekolah peringkat menengah lagi? Correct. Kalau saya pilih dia 18, dah lambat. Saya nak artis tu gagah dan pandai bila dia belum sampai 18. So saya punya aiming tu by 17 tu, by 16, 15 tu dia tamat pelajaran dia tu. By 17 tu or 18, saya nak dia turn into, seorang yang berkaliber, dia ke arah profesional. So dalam jangka masa bila dia 21, dia profesional. You bayangkan dia umur 21 dia dah profesional. So melihat lagi 5 tahun ke depan, ruang untuk dia, wish dia sangat besar bila dia seorang profesional. Dia pergi mana-mana. Ini sebagai satu sumbangan kita dekat talent-talent lah. Ramai budak-budak ni nak bercita-cita, nak glamour, nak apa kan. Tapi glamour is not all about to become this hiburan punya industri. Bila you boleh glamour macam-macam cara orang glamour. Tapi biarlah dia glamour, dia ada bakat yang bagus, dia ada bawa disiplin yang bagus supaya dia jadi role model. Jadi daripada kecil ni kita asuh dia.
Jadi tempoh ni juga bukan satu tempoh untuk Datuk Tok Ram bersara selepas tu kan? Ke bagaimana? No, Tak. I will not. I will not. Orang seni dia bergerak sampai ujung nyawa dia. Ya. Yeah. Orang seni. Pesanan Tok Ram sendiri? If you want to take, up to them. Saya tak paksa. Yeah. If you happy, you want to be artist, if you can, then alhamdulillah. If you can, yeah. Tapi dia seni tu melibatkan seni suara dan semua seni ataupun muzik dan sebagainya. Dia mungkin, contoh. Dia pandai menyanyi. Tapi Tuhan tak bagi dia bakat tau. Dia sangat keras, Tuhan tak bagi dia bakat. Muka dia cantik. I would turn her into something. What is you punya forte yang Tuhan bagi you? Tuhan tak bagi you dekat menyanyi. Tuhan bagi you mungkin dekat modeling, dekat pelakon, or even mungkin pegang mic as host, or whatever, pembaca berita. So you are good, can talk, pandai bercakap. I would train you as a newscaster, a professional newscaster. Jadi cabang tu ada ke Datuk? Maksudnya? Semua ada, semua as long whatever given to you, Tuhan bagi kat you.